Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Haziq. Sekarang hari ini saya akan membincangkan tentang apa itu customer experience berdasarkan artikel yang diberikan oleh Puan kepada saya dan kumpulan saya. Baiklah, customer experience ini dikenali juga sebagai CX, iaitu persepsi holistik pelanggan mengenai kita punya produk, kita punya perniagaan. CX adalah hasil dari setiap interaksi pelanggan dengan perniagaan kita, dari melalui laman web, bercakap dengan mantan pelanggan yang menerima produk atau perkhidmatan yang dibeli. Pengalaman pelanggan yang positif sangat penting untuk kejayaan perniagaan kita, kerana pelanggan yang bahagia adalah pelanggan yang cenderung menjadi pelanggan yang setia, membantu dalam meningkatkan pendapatan. Itu adalah CX ataupun Customer Experience. Okey, terdapat 3 kelebihan utama strategi CX runcit ni. Okey, yang first, membina bekalan dan kesejahteraan pelanggan. Okey, pelanggan yang dah biasa datang kita, pelanggan utama yang dah biasa beli barang kita, dia senanglah nak dapat khidmat mereka kan. Tapi pelanggan yang baru yang datang dengan kita, yang baru nak beli barang kita ni, susah nak kekalkan dia sebab banyak lagi kedai runcit yang tawarkan barang yang berjenama. So persaingan sengit lah kat situ. Okey, untuk membuatkan pelanggan rasa dihargai, kita mulakan usaha CX yang dirancang untuk memberikan pengalaman dalam membeli barang. Okey, lepas tu contohnya beberapa cara membuat pelanggan rasa dihargai dan pengalaman yang konsisten merangkumi perkara seperti mendapatkan maklum balas pelanggan mengenai pengalaman membeli belah atau khidmat mereka lah. Okey, contoh yang kedua pula, menawarkan barang yang mungkin mereka perlukan. Lepas tu yang ketiga, membuat analisis pembelian terbaru mereka. Okey, yang kedua pula, meningkatkan penjualan dan sokongan pelanggan. Okey, ada macam-macam jenis pelanggan. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif tu biasalah yang sokong kita, yang bagi feedback yang elok. Yang negatif ni yang dia tak puas hati lah dengan kita apa semua. Dia biasalah bagi komen semua kan. Okey, semua komen-komen ni akan disiarkan di media sosial. Lepas tu macam-macam lagi lah jenis pelanggan yang biasanya datang ke kedai, dia ambil video, ambil gambar, yang lepas tu buat benda-benda tu macam benda tak faedah kan. Lepas tu dia nak benda tu jadi viral, so diorang nak dapatkan macam tu lah. Lepas tu dengan buat macam tu, dia dapat mengubahkan nasib kedai runcit yang kecil ni. Kalau feedback kalau yang tak elok, so tu macam jejas lah kedai runcit tu. Okay, so kalau feedback tu yang okey, yang positif kan, kita dapatlah beli keuntungan yang lebih sikit kat kedai runcit tu. Lepas tu, apabila pelanggan yang suka berbelanja ni kerap selalu datang kat kedai kita, ataupun yang selalu beli barang kat online, dapatlah meningkatkan jualan dan keuntungan peniaga kat kedai runcit tu. Okey, poin yang ketiga pula, meningkatkan nilai semua hidup pelanggan. Okey, nilai semua hidup pelanggan ni penting bagi sesuatu produk sebab dia penting dari segi duit dan keseluruhan hubungan mereka lah. Lepas tu, pengalaman pelanggan yang bagus ialah salah satu faktor yang memberi sumbangan kepada nilai semua hidup pelanggan yang tinggi. Okey, lepas tu ia memberi manfaat kepada produk dan pengekalan dan kesejahteraan pelanggan. Ia merupakan kelebihan yang diperoleh daripada pengalaman yang sebenar kepada pelanggan kita. Okey, pengalaman yang diorang ada ni penting tau untuk sebuah perniagaan ni, kedai runcit tu lah. Okey, lepas tu kita perlulah menyusun strategi pengalaman pelanggan runcit dengan lebih teliti untuk mendapat hasil perniagaan yang lebih bagus. So, yang dia tak kisah dekat sama ada pergi kedai tu ataupun beli secara dalam talian. So, dia ikut keselesaan pelanggan tu lah.
Okay, untuk retail customer experience strategies, poin yang pertama adalah develop better listener and encourage storytelling. So, maksudnya kembangkan pendengar yang lebih baik dan galakkan bercerita, sebab pelanggan ni dia suka kita ramah dengan diorang. So, kita ni sebagai pemilik kedai kena melatih kita punya pekerja supaya bertindak rasional lah dengan pelanggan, supaya pelanggan kita selesa, seronok datang kat kedai kita kan. Okay. Lepas tu kita kena bantu diorang, bila diorang tengah membeli belah. Lepas tu kita kena berkongsi maklumat dengan diorang supaya diorang lebih tertarik dengan produk yang kita jual tu. Lepas tu sekarang ni lagi banyak pengguna yang suka cari maklumat dekat internet, dekat Google. Lepas tu diorang suka berinteraksi dalam talian. Contohnya macam diorang pergi kat page Instagram. Lepas tu diorang akan tanyalah tentang produk tu, kualiti produk tu. Okay, so sebagai pekerja kita kena layan customer punya soalan tu, kita kena jawab supaya customer tu dia lebih faham. Lepas tu dia akan bezakan sesuai tak dengan dia punya kehendak. Okay, so sebagai pemilik syarikat tu lah, dia kena ambil berat tentang pekerja dia juga. So kena luangkan masa, kena tahu apa yang pekerja dia boleh buat, apa kelemahan pekerja dia. Lepas tu kena melatih supaya pekerja dia lebih cekap menjalankan tugas, lebih-lebih lagi bila melayan customer lah. Okay, untuk poin yang kedua adalah balance the real and virtual buying experience through a channel agnostic seamless experience with in-store digitalization. Okay, maksudnya seimbangkan pengalaman pembeli sebenar dan maya melalui pengalaman seluruh agnostik lancar dengan pendigitan kedai. Okay, kita ambil situasi untuk kedai. Okay, bila dalam kedai, bila dia kata melibatkan digital, so sekarang ni zaman dah makin canggih. So dekat cashier pun dah pakai mesin means tekan-tekan, tak ada kira-kira satu-satu kan. So kalau untuk perkara ni memudahkanlah pelanggan, sebab pekerja boleh buat kerja dengan lebih cepat. Lepas tu pelanggan tak perlu tunggu lama, tunggu cashier nak kira satu-satu kan. Yang kedua adalah melalui digital platform, contoh Instagram. Dekat situ pelanggan tak perlu tanya, tapi semua maklumat dah ada dekat situ. Tapi bila dah ada platform digital ni, fizikal tu perlulah ada juga, sebab customer tak bulat-bulat percaya dekat digital. Means dia nak juga kepastian daripada pekerja, so dia akan tanya direct apa yang dia nak tahu. Untuk poin yang ketiga, encourage social media engagement and sharing of in-store purchase. Maksudnya galakkan pelibatan media sosial dan perkongsian pembelian di kedai. Bila barang tu kita dah ada dekat kedai, so kita nak kembangkan lagi melalui platform media sosial. Benda yang zaman sekarang trend memang orang buat adalah melalui sistem pop-up. Pop-up tu bila contohnya dekat Instagram, bila ada gambar tu, contohnya orang tengah dress up pakaian, so kita ni menjual kasut. Kat kasut tu just tekan dekat kasut tu. Bila dia berminat macam cantiknya kasut tu, tekan dekat kasut. Lepas tu dia just pergi dekat link kita terus, then dia akan
akan tahu lebih lanjut tentang kasut tersebut, tentang harga, tentang kualiti dia, apa semua kan. Okay, so pembelian dalam talian. Okay, tu akan memudahkan lagi pembeli lah nak membeli. Lepas tu akan mengembangkan lagi perniagaan. So dekat cashier pun dah pakai mesin means tekan-tekan, tak ada kira-kira satu-satu kan. So kalau untuk perkara ni memudahkanlah pelanggan, sebab pekerja boleh buat kerja dengan lebih cepat. Lepas tu pelanggan tak perlu tunggu lama, tunggu cashier nak kira satu-satu kan. Okey, yang kedua adalah melalui digital platform, contoh Instagram. Okey, dekat situ pelanggan tak perlu tanya, tapi semua maklumat dah ada dekat situ. Okey, tapi bila dah ada platform digital ni, fizikal tu perlulah ada juga, sebab customer tak bulat-bulat percaya dekat digital. Means dia nak juga kepastian daripada pekerja, so dia akan tanya direct apa yang dia nak tahu. Okey, untuk poin yang ketiga, encourage social media engagement and sharing of in-store purchase. Okey, maksudnya galakkan perlibatan media sosial dan perkongsian pembelian di kedai. Okey, bila barang tu kita dah ada dekat kedai, so kita nak kembangkan lagi melalui platform media sosial. Okey, benda yang zaman sekarang trend memang orang buat adalah melalui sistem pop-up. Okey, pop-up tu bila contohnya dekat Instagram, bila ada gambar tu, okey, contohnya orang tengah dress up pakaian, so kita ni menjual kasut. Okey, kat kasut tu just tekan dekat kasut tu, bila dia berminat kan, macam oh cantiknya kasut tu, okey, tekan dekat kasut. Lepas tu dia just pergi dekat link kita terus, then dia akan tahu lebih lanjut tentang kasut tersebut, tentang harga, tentang kualiti dia, apa semua kan. Okay, so pembelian dalam talian. Okay, tu akan memudahkan lagi pembeli lah nak membeli. Lepas tu akan mengembangkan lagi perniagaan. So dekat cashier pun dah pakai mesin means tekan-tekan, tak ada kira-kira satu-satu kan. So kalau untuk perkara ni memudahkanlah pelanggan, sebab pekerja boleh buat kerja dengan lebih cepat. Lepas tu pelanggan tak perlu tunggu lama, tunggu cashier nak kira satu-satu kan. Okey, yang kedua adalah melalui digital platform, contoh Instagram. Okey, dekat situ pelanggan tak perlu tanya, tapi semua maklumat dah ada dekat situ. Okey, tapi bila dah ada platform digital ni, fizikal tu perlulah ada juga, sebab customer tak bulat-bulat percaya dekat digital. Means dia nak juga kepastian daripada pekerja, so dia akan tanya direct apa yang dia nak tahu. Okey, untuk poin yang ketiga, encourage social media engagement and sharing of in-store purchase. Okey, maksudnya galakkan perlibatan media sosial dan perkongsian pembelian di kedai. Okey, bila barang tu kita dah ada dekat kedai, so kita nak kembangkan lagi melalui platform media sosial. Okey, benda yang zaman sekarang trend memang orang buat adalah melalui sistem pop-up. Okey, pop-up tu bila contohnya dekat Instagram, bila ada gambar tu, okey, contohnya orang tengah dress up pakaian, so kita ni menjual kasut. Okey, kat kasut tu just tekan dekat kasut tu, bila dia berminat kan, macam oh cantiknya kasut tu, okey, tekan dekat kasut. Lepas tu dia just pergi dekat link kita terus, then dia akan
akan tahu lebih lanjut tentang kasut tersebut, tentang harga, tentang kualiti dia, apa semua kan. Okay, so pembelian dalam talian. Okay, tu akan memudahkan lagi pembeli lah nak membeli. Lepas tu akan mengembangkan lagi perniagaan. So dekat cashier pun dah pakai mesin means tekan-tekan, tak ada kira-kira satu-satu kan. So kalau untuk perkara ni memudahkanlah pelanggan, sebab pekerja boleh buat kerja dengan lebih cepat. Lepas tu pelanggan tak perlu tunggu lama, tunggu cashier nak kira satu-satu kan. Okey, yang kedua adalah melalui digital platform, contoh Instagram. Okey, dekat situ pelanggan tak perlu tanya, tapi semua maklumat dah ada dekat situ. Okey, tapi bila dah ada platform digital ni, fizikal tu perlulah ada juga, sebab customer tak bulat-bulat percaya dekat digital. Means dia nak juga kepastian daripada pekerja, so dia akan tanya direct apa yang dia nak tahu. Okey, untuk poin yang ketiga, encourage social media engagement and sharing of in-store purchase. Okey, maksudnya galakkan pelibatan media sosial dan perkongsian pembelian di kedai. Okey, bila barang tu kita dah ada dekat kedai, so kita nak kembangkan lagi melalui platform media sosial. Okey, benda yang zaman sekarang trend memang orang buat adalah melalui sistem pop-up. Okey, pop-up tu bila contohnya dekat Instagram, bila ada gambar tu, okey, contohnya orang tengah dress up pakaian, so kita ni menjual kasut. Okey, kat kasut tu just tekan dekat kasut tu, bila dia berminat kan, macam cantiknya kasut tu, okey, tekan dekat kasut. Lepas tu dia just pergi dekat link kita terus, then dia akan tahu lebih lanjut tentang kasut tersebut, tentang harga, tentang kualiti dia, apa semua kan. Okay, so pembelian dalam talian. Okay, tu akan memudahkan lagi pembeli lah nak membeli. Lepas tu akan mengembangkan lagi perniagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yang Nur Ilyas bin Abdul Rahman. Jadi saya akan sambung poin yang seterusnya. Poin yang keempat ialah encourage and support online and offline communities. Jadi apa yang saya faham tentang poin yang keempat ni, retail brand have a distinct power. Jadi dengan distinct power ni, mereka dapat berkongsi pendapat atau menarik orang untuk berkongsi tujuan bersama, either is it online or offline. Jadi how they want to attract people. Jadi kedai runcit ni boleh juga mengadakan kempen di mana orang yang ada minat yang sama dapat together. Sebagai contoh, ada sebuah perpustakaan mempunyai kafe, di mana kat kafe tu mereka boleh meluangkan masa atau membaca di sana. Tambahan pula, ini dapat membolehkan mereka untuk berkongsi atau menceritakan pengalaman masing-masing ataupun pendapat masing-masing. Seterusnya, poin yang terakhir ialah engage customer DIY. Jadi apa yang saya faham tentang poin yang terakhir ni ialah 2020 ni banyak kedai yang buat strategi. Saya ambil satu contoh, custom made. What's the meaning of custom made? Custom made is customer boleh buat design sendiri dengan apa yang dia suka. Saya bagi contoh sebagai baju. Jadi customer beli baju dan dia boleh custom sendiri apa yang dia nak letak dekat shirt dia. So saya bagi contoh lain ialah di Jepun mereka ada satu kilang KitKat di mana mereka ada peluang untuk membuat coklat tu sendiri. Maksudnya dia boleh pilih apa-apa jenis coklat, dia boleh pilih jenis-jenis topping, jenis-jenis bekas apa semua. So mereka ni ada peluang untuk nak custom apa yang mereka suka. Jadi itu yang saya faham tentang poin yang kelima.
Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.